وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Terima kasih kepada Tuan Nazir Masjid Baitul Mahabbah, tuan-tuan imam, tuan-tuan pilihan seluruh jatah kuasanya, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayahnya agar dapat kita melaksanakan kewajiban bantu subuh berjamaah. Dan seterusnya kita menunggu sedikit masa untuk bersama-sama berkongsi pengetahuan, majlis keampunan, majlis para malaikat, taman-taman syurga. Dan kita mengharap supaya Allah SWT menganugerahkan kepada kita rahmat yang seluas-luasnya kepada kita semua di dunia ini hinggalah ke syurga nanti. Allahumma amin. Jadi pada pagi ini saya menyambung mengenai kitab Syama'il Muhammadiyah dalam bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Dan kita telah buat bersama kita ini dalam banyak masa, banyak tahun. Para bapak yang sebelum ini membicarakan tentang ibadah Nabi SAW, solatnya, zikirnya. Dan kali ini kita baca tentang bagaimana cara bacaan Al-Quran Nabi SAW, dan telah pun dikongsikan pada bulan yang lalu beberapa hadis daripadanya, dan saya menyambung sebagian lain daripadanya. Pada hadis yang ke-319 daripada rangkaian sanad Imam Tirmizi berkata daripada Mahmud bin Ghailan, telah bercerita kepada kami Abu Daud, telah bercerita kepada kami Syu'bah, telah bercerita kepada kami daripada Muawiyah bin Qurra. Beliau berkata, aku mendengar Abdullah bin Mughaffal berkata, Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam ala naqati yawm al-fathi wa huwa yaqra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Surah Al-Fath ayat 2. Qala faqara'a wa raja'a. Qala wa qala Muawiyah bin Qurra laula an yajtami'a an-nasu 'alayya la akhadhtu lakum fi dhalika as-sawt aw qala Allah. Aku melihat Nabi SAW berada di atas untanya pada hari pembukaan Kota Mekah. Pembukaan beliau wafatnya ada pembukaan Kota Mekah. Awal terakhir sudah wafatnya Nabi SAW. Dan bagi dia membaca, sesungguhnya kami telah memberi kepada kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata supaya Allah beri keampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan akan datang. Lalu beliau Abdullah bin Mughaffal berkata, Nabi membaca dan mengulang-ulang bacaannya. Jadi maknanya Nabi SAW dalam membaca ayat Quran ada ayat-ayat yang diulang-ulang. Walaupun ayat tak ulang pun. Kalau surah Ar-Rahman itu memang ayat itu berulang. Bagi ayat Rabbikum Al-Katiban kan. Tapi ayat ini dia tak ulang, tapi dibaca berulang-ulang. Macamlah setengah daripada kita, setengah daripada para ahli yang membaca ayat-ayat tertentu dan mereka mengulang-ulang beberapa kali. Itu antara cara bacaan Nabi SAW. Sebelum ini kita mendengar cara Nabi SAW jumpa pada ayat-ayat berkenaan dengan syurga, maka memohon kepada Allah SWT dianugerahkan syurga. Jumpa ayat berkenaan azab neraka, maka berdoa supaya dihindarkan daripada api neraka. Itulah bagaimana kaedah cara membaca Al-Quran dengan makna bukan sekadar baca saja, tapi membawa makna di sana tanda kurang, tadabbur. Jadi apa beza antara qiraah, antara tilawah, antara mujawadah dan antara juga tadabbur Quran. Jadi tadabbur membaca dengan makna, dengan
menghayati akan makna-maknanya dan juga mengulang-ulang akan bacaan itu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan ayat-ayat yang berkenaan dengan nikmat-nikmat syurga, berkenaan dengan rahmat-rahmat Allah, berkenaan dengan azab-azab Allah. Jadi itu semua termasuk dalam perkara-perkara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya daripada Imam Tirmizi berkata, Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami, Nuh bin Qais al-Hamdan telah bercerita kepada kami daripada Musa bin Ishaq daripada Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Ma ba'asallahu nabiyyan illa al-hasan al-wajhi wa hasan as-sawti wa kana nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam hasan al-wajhi hasan as-sawti wa kana la yurajji'u. Allah meneruskan setiap nabi dengan rupa paras yang indah dan suara yang merdu. Dan Nabi kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang memiliki rupa paras yang indah dan suara yang merdu, dan bagi dia tidak mengalami bacaan Al-Quran dengan irama lagu. Jadi baca Al-Quran itu dengan cara bacaannya sebagaimana diturunkan Al-Quran itu, dan tidaklah berlebihan seperti mana berirama dalam bentuk lagu. Dia kadang-kadang ada bacaan Al-Quran itu tak sesuai dibaca dengan lagu-lagu tertentu. Sebab itu dalam ilmu kalam ada lagu-lagu tertentu saja. Tidak boleh disamakan dengan yang lain-lain. Walaupun Al-Quran itu elok dibaca dengan berlaku, tapi mengikut kaedah-kaedah yang tertentu. Memang disebut dalam hadis Nabi SAW supaya memperhiaskan bacaan kita itu dengan bacaan yang paling terbaik yang kita mampu lakukan. Dikauli Nabi SAW, Zayyinu aswatakum, perhiaskanlah suara-suara kamu ketika membaca ayat Al-Quran. Itu ahli-ahli Qur'an, orang-orang yang mahir dalam baca Quran, maka mereka memiliki suara-suara yang indah. Dan sudah kita telah beritahu di antara sahabat Nabi SAW yang suaranya merdu sehingga Nabi SAW menyebutkan bahawa kamu dianugerahkan dengan mizmar min mazamir Daud alaihi salam. Kamu memiliki sebahagian daripada kehebatan suara, atau mizmar itu istilah bahasa Melayu kita terjemahkan sebagai seruling. Jadi seruling Nabi Daud alaihi salam kepada sahabatnya, antaranya Abi Musa al-Asy'ari dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi bila Nabi jumpa dua sahabat ini, Nabi suruh dia baca Quran, Nabi dengar. Sehingga Abdullah bin Mas'ud masa hairan dan masa serba-salah. Dia kata, Quran ini diturunkan kepada kamu, wahai Rasulullah. Jadi aku tidak ada apa-apa. Tapi Rasulullah kata, aku nak mendengar baca. Jadi maknanya kita boleh membaca Al-Quran. Bukan kita kata kita tak boleh nak baca, ataupun kita nak mendengar baca Al-Quran lain, bukan termasuk dalam sunnah Nabi SAW. Jadi bukan kita pernah kita letih terdengar baca Al-Quran daripada sebulan-sebulan. Kalau dunia moden hari ini adanya radio Al-Quran, ada radio 24 jam bagi Quran saja, ataupun pasang kaset dan sebagainya, pun tak boleh kita mendengar. Jadi itu termasuk juga berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Sebab itu di dalam membaca Al-Quran, memperdengar Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran termasuk daripada memuliakan Al-Quran dan diberikan pahala yang sama juga. Antara qiraah dengan istima', antara membaca dan juga mendengar Al-Quran Al-Karim. Kemudian lagi hadis berikutnya daripada Abdullah bin Abdul Rahman telah bercerita kepada kami, Yahya bin Hasan telah bercerita kepada kami, Abu Rahman bin Abi Sinan telah bercerita kepada kami, Amr bin Al-As daripada Aqram daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bersabda, beliau berkata, kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam rubbama yasma'uha ma fil hujrati wa huwa fil bayt
Kadang-kadang orang yang berada di dalam bilik dapat mendengar bacaan Rasulullah SAW yang berada di ruang rumah, menunjukkan bahwa bacaan Nabi SAW itu pertengahan di antara kuat dengan perlahan. Baina qira'atain. Jadi bacaan Rasulullah SAW itu tidaklah perlahan dan tidaklah terlalu kuat, maka didengari. Begitulah hadiah-hadiah yang sudah kita dengar. Maknanya bacaan Nabi SAW itu di antara dengar dengan tidak dengar, di antara kuat dengan perlahan. Jadi waktu itu tak ada mikrofon kita ini, tak ada pengusaha suara. Jadi pembaca itu sama macam amal-amal yang lain juga. Macam solat, ada ketikanya dibaca dengan sir, ada ketikanya dibaca dengan jahar. Begitu dengan zikir, ada ketikanya dibaca dengan sir, ada juga dengan jahar. Begitu dengan sedekah, ada dibuat dengan terang-terangan, ada sembunyi. Begitu dengan dakwah, ada dibuat dari sembunyi, ada dibuat dari terang-terangan. Jadi sama juga dengan Al-Quran Karim, bacaannya di antara kuat dan juga di antara perlahan. Jadi mengikut keadaan dan situasi yang berhajat. Kalau kita baca sendiri-sendiri untuk diri kita sendiri, ikut kita lah. Kadang-kadang mungkin kita baca perlahan, dia sesuai ketika itu. Mungkin ada masa kita baca dengan kuat, itu sesuai pada ketika itu. Jadi begitu juga dengan amal-amal yang lain. Dia bukan dengan satu keadaan saja. Jadi begitulah beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala dalam kita ini dalam bab yang ke-44, bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis 314 hingga kepada hadis 320. Maknanya 7 hadis saja yang Imam Tirmidzi rahimahullah taala menghimpunkan di dalam kitab ini. Adapun kitab-kitab yang lain yang menghimpunkan semua daripada hadis yang lain dalam kaitan dengan Al-Quran, cara baca Nabi SAW, itulah kitab-kitab yang lain. Tapi disebutkan dalam masalahnya min kitabun mutawwalah, kitab-kitab yang panjang lebar. Jadi kitab Syara'il At-Tirmidzi, kitab mukhtasar, kitab yang ringkas, membicarakan tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya berpindah ke bab yang ke-45, yaitu bab tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menangis. Jadi Nabi lebih banyak menangis. Kebanyakan manusia banyak ketawa. Dalam Quran disebut kebanyakan manusia ketawa, sedikit daripada mereka yang menangis. Jadi apa berkaitan dengan tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling hampir dengan Allah SWT. Dan bagi dia manusia yang paling takut karena azab Allah. Justru itu bagi dia selalu atau sering atau kerap kali menangis. Jadi tangisan bagi dia tidak meraup-raup dan tidak boleh terlalu keras. Jadi macam mana tangisan Nabi SAW ini? Macam mana susah dijawab. Tapi disebut di sini tangisan bagi dia sifatnya seperti ketawa, yaitu pertengahan. Ketawanya pertengahan, tangisannya pertengahan. Kan disebut khairul umur awsatuha, sebagai perkara yang pertengahannya. Jadi Nabi SAW dalam semua hal pertengahan, dalam makan minumnya, dalam ucapannya, dalam gerak-gerik lakunya, dalam ketawanya, dalam tangisannya. Jadi pertengahan. Tangisan bagi dia mempunyai beberapa sebab. Tangisan itu kalau kanak-kanak biasanya lapar, kanak-kanak bayi kan, ataupun dia tak selesa, ataupun ada gangguan. Siapa yang menangis tak boleh berhenti ni? Kalau menangis akan beberapa minit, mungkin kalau menangis sepanjang hari, ini problem dia udah. Dia nak cakap tak boleh, dia tak ada bahasa dia. Jadi bahasa dia tangisan. Itu bagi kanak-kanak lah. Jadi tangisan Nabi SAW itu antaranya kerana kasihan, kerana sedih, kerana takut, kerana cinta, kerana rindu, kerana gembira, kerana bahagia. Banyak tangisan yang dibahaskan. Tangisan Rasulullah SAW kadang-kadang kerana kematian, kematian menangis. Kadang-kadang kerana membimbangkan umatnya. Sudah semestinya Nabi SAW sentiasa memikirkan umatnya.
bahkan lebih takut dirinya sendiri. Nabi SAW sanggup lapar biar umatnya merasa tidak lapar. Nah, itulah kita disebutkan Nabi SAW mengikat perutnya dengan batu kerana menahan kelaparan. Dalam keadaan menyebut bagaimana seorang pemimpin nomor 1 dalam dunia boleh tak makan, boleh ikat perut dengan batu. Ya, jadi kita ya, Masya Allah, Allah begitu dibagus. Bagaimana Nabi SAW mengikatkan umatnya. Kadang-kadang tangisan kerana takutkan Allah. Kadang-kadang tangisan kerana mendengar ayat-ayat Quran. Nah, jadi banyak itu disebut baginda seringkali menangis. Jadi agaknya kalau kita ni yang tak menangis susah. Kalau kita menangis ini mungkin banyak kelebihan yang kita akan dapat lain daripada orang lain. Sebab payah menangis. Dia biasanya menangis ini mungkin mendatangkan kepuasan di segi psikologinya sebagai satu rawatan, sebagai satu terapi. Dan kita tak ada itu payah semua. Kerana kita tak biasa berjadikan begitu. Jadi tangisan Nabi SAW itu pelbagai. Antaranya disebut di sini baginda sallallahu alaihi wasallam menangis atas kematian sahabatnya yang bernama Utsman bin Maz'un. Baginda menangis juga apabila anaknya meninggal dunia dan sebagainya. Jadi sahabat Nabi dapat memperhatikan dan diperhatikan, dirakamkan, diriwayatkan. Itu kematiannya. Jadi ada kes-kes tertentulah kita semua orang meninggal kita menangis. Mungkin individu itu yang rapat dengan kita dan sebagainya, rapat kita dan sebagainya. Jadi itu termasuk daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati kita itu maknanya lembut, tidak keras. Jadi hati yang keras itu susah untuk menitiskan air mata. Jadi menangis air mata ini kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala itu termasuk 7 golongan yang diberikan perlindungan pada hari kiamat nanti. Disebut dalam bahasa perumpamaannya bahawa satu titisan air mata kerana takut Allah SWT itu dapat memadamkan api neraka, dapat malaikat neraka itu mana bagi dirinya, mana dia selamat daripada neraka. Kalau dia dapat pada neraka, tak ada neraka dalam itu sebab istilahnya bergelap. Tapi bahasa perumpamaan kepada simpulan untuk kebaikan, untuk kelebihan Allah kepada dia kerana dia menangis. Satu titis daripada air mata itu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadisnya, itu kelima. Hadis yang ketiga itu ada berdua. Sanadnya daripada Suhaib bin Nasr bin Abdullah bin Mubarak bin Hamad bin Salamah daripada Sabit daripada Mutarrah bin Abdullah bin Sakhair daripada ayahnya. Beliau berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfi azirun ka aziril marjali min al-buka." Aku mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa baginda sedang solat. Pada waktu itu terdengar tangisan baginda yang berbunyi seperti air yang sedang menggelegak. Air yang sedang menggelegak, tangisannya begitu. Tangisan Nabi tak meraung-raung. Air yang bergelegak itu maknanya ada bunyi, ada terkesah-kesah ketika sedang sholat, di dalam sholat. Mungkin kita seumur hidup pun tak pernah sekali kita menangis dalam sholat. Mungkin kita boleh cuba try test lah pada waktu malam, soal-soal kita boleh buat lah itu. Ini adalah amalan cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam solat sunatnya. Dalam sunat ni, kita solat sunat. Jadi solat sunat tu boleh kita lakukan ikut kemampuan kita, berapa lama kita nak buat. Dia berbeza dengan solat berjemaah. Jadi Nabi SAW menangis ketika solatnya. Kemudian lagi daripada sahabat Mahmud, daripada riwayat Mahmud ibn Ghailani, daripada Muhammad bin Hisham, daripada Sufyan al-A'mashi, daripada Ibrahim, daripada Ibrahim, daripada Allah bin Mas'ud. Allah bin Mas'ud sahabat, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra' alayya. Ini hadisnya.
Surah-surah ni berkait dengan macam mana Nabi suka dan dengar Allah bin Mas'ud baca Quran. Iqra' alaik, iqra' alaik ya Rasul, iqra' alaika wa alaika unzila, qala inni uhibbu an asma' min ghairi, fa qara'tu surah An-Nisa hatta balagtu wa ji'na bika ala haula'i syahida. Surah Nisa ayat 21. Qala wa ra'aitu 'ainai Rasulillahi tahmilan. Rasulullah SAW berkata kepadaku, bacakanlah Al-Quran kepada aku. Bacakan Al-Quran kepada aku. Iqra' alayya, kepada Abdullah bin Mas'ud. Maka Allah SWT menjawab, wahai Rasulullah, adakah aku layak membacakannya kepadamu? Setelah menikahnya membaca Quran kepada Rasulullah SAW adalah Jibril. Jibril yang baca. Sudah dengar semua ayat tu, satu Quran sepenuhnya, ya. Tapi pada kali ini Rasulullah SAW ingin mendengar bacaan daripada sahabatnya Abdullah bin Mas'ud. Adakah aku layak membacakan kepadamu? Padahal dia diturunkan kepadamu. Ya Rasulullah, aku suka mendengar bacaan selain diriku sendiri. Jadi maknanya apa? Memberikan perintah ataupun syariat tentang perlunya membaca Al-Quran dengan panduan daripada guru. Sebaliknya pun yang berlaku pada perawi ini yang menunjukkan bahawa Nabi ingin supaya membaca bacaan daripada sahabatnya. Jadi maknanya Rasulullah SAW dengan kepribadiannya merendah diri, itu maknanya Nabi SAW ingin mendengar bacaan daripada sahabatnya. Pada disebut ini uhibbu, sesungguhnya aku suka. Tapi tak semua sahabat yang minta bacaan. Itu antaranya yang selalu Nabi suka dengar daripada Abdullah bin Mas'ud dan daripada Abu Musa Al-Asy'ari, sehingga Nabi menyebutkan bahawa kamu diberikan seruling daripada seruling Nabi Daud alaihissalam, kerana Nabi Daud alaihissalam mukjizatnya ialah suara. Suara Nabi Daud alaihissalam itu sangat hebat sehingga burung-burung yang berkicauan pun berhenti dengar bacaan Zabur. Jadi Nabi Daud bagi kita Zabur, kitab yang diturunkan daripada Allah SWT kepada Nabi Daud, dan kitab Zabur termasuk 4 kitab tadi kan, Al-Quran, Taurat, Al-Injil, Al-Zabur. Jadi Nabi Daud punya suara Masya Allah, burung-burung yang berkicauan pun berhenti dengar. Ada orang yang kata air yang turun, air pun dengar juga, berhenti sekejap dengar. Aliran air. Itu kehebatan mukjizat Nabi Allah SAW, satu daripadanya. Dan yang keduanya, Nabi Daud alaihissalam juga boleh membina, membuat baju besi dengan tangannya, tak payah guna api. Dia buat baju besi pakai tangan saja, tak payah nak guna pemanas. Boleh ketuk sana ketuk ni, tak payah. Itu mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Tak pernah ada lah sampai hari ini. Mana ada orang buat alat-alat besi semua dengan tangan di sini, besi kena bakar dengan kepanasan tertentu, kerana untuk sana ketuk sini kalau jadi kan. Jadi hanya mukjizat daripada Nabi Daud alaihissalam. Dan satu lagi suaranya, dan antaranya Nabi puji Nabi sebut ialah Abdullah bin Mas'ud dari Abi Musa Al-Asy'ari, kerana suaranya itu cerminan daripada suara Nabi Allah Daud alaihissalam. Jadi selepas Nabi SAW mendengar bacaan tadi, aku punya surah Nisa tadi, apabila sampai pada ayat tadi, ayatnya apa? Ayatnya وَجِعْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Maka aku melihat bahawa Rasulullah SAW mengalir mata airnya, dia menangis bila mendengar ayat itu. Jadi Rasulullah baca Al-Quran, Rasulullah menangis. Rasulullah dengar baca Al-Quran, Rasulullah menangis. Hebatnya. Jadi orang ini, banyak manusia ini tak boleh dengar, membaca pun tidak, mendengar pun tidak. Kalau ada apa bacaan dekat radio ke TV ke channel-channel Al-Quran, tak apa orang dengar. Dia lima lain-lain. Bukan tak boleh dengar, bukan tak boleh dengar kan. Jadi maknanya dia hati itu
Karena hati itu dah banyak penyakit, banyak kelemahan. Jadi tidak apa-apa sesuatu. Kita boleh yang lain itu boleh, tetapi aku janganlah ditinggalkan. Sebab itu dalam hadis-hadis yang sebelum disebut bahwa Nabi SAW katakan beribadahlah kamu, solatlah kamu, baca Quran kamu, berzikirlah kamu sampai kamu jemu dan jemu tinggal. Ini tak sebab jemu, tak start izin lagi pun. Izin tak start, tak mula lagi. Bila nak mula, tunggu selepas tahun bulan Ramadan. Bulan disebut bulan ampunan, bulan solat, bulan Al-Quran, bulan zikir, bulan sedekah. Kalau jumpa mati dengan saya, mati sebelum sampai masanya, tak ada nak baca kan. Jadi itulah perbezaan antara zaman Nabi SAW, zaman sahabat, dan zaman kita. Zaman kita ni dugaan, ujian, cabaran yang lagi hebat. Kerana zaman Nabi SAW tak ada macam-macam alat-alat teknologi, tak ada. Jadi mereka lebih mudah untuk beramal, untuk solat, untuk baca Quran dan sebagainya. Zaman kita ni ujian ni banyak. Jadi hiburan ni 24 jam. Jadi tak dapat nak berhibur dengan Al-Quran. Kalau orang dulu, cara hiburan dia baca Quran, hiburan dia hidupkan supaya malam, hiburan dia berzikir. Dia berbeza ini. Hari ini kerana manusia dah berinovasi, manusia dah macam-macam ada dia punya pemikiran, teknologi dan sebagainya, maka menyebabkan mereka meninggalkan sebahagian besar daripada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya kongsikan lagi hadis 324 rangkai saya daripada At-Tirmizi, daripada Qutaibah, daripada Jarir, daripada Atha bin Sa'ib, daripada ayahnya, daripada Abdullah bin Amr. Beliau berkata, "Inkashafat asy-syams yawman 'ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta lam yakad yarka, thumma rafa, falam yakad yarfa' ra'sahu, thumma rafa' ra'sahu, falam yakad an yasjud, thumma sajada, falam yakad an yarfa' ra'sahu, thumma rafa' ra'sahu, falam yakad an yasjud, thumma sajada, falam yakad an yarfa' ra'sahu, wa ja'ala yanfuhu wa yabki." Hadis ini banyak. Jadi dia nak sebut kata yabki tadi, tajuknya tangisan. Yabki mana nangis. Wa yaqulu Rabbi a'inni alla tu'adzibahum wa ana fi Rabbi a'inni alla tu'adzibahum wa hum yastaghfirun wa nahnu nastaghfiruka. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس وقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته وإذا انكشفا فافزعوا إلى ذكر الله تعالى. Pada zaman Rasulullah SAW pernah berlaku gerhana matahari. Inkashafat asy-syams, gerhana matahari. Lalu Rasulullah SAW pergi ke masjid dan memulakan solat. Solat di situ hanya solat sunat gerhana matahari. Ada solat gerhana bulan dan matahari. Jadi gerhana bulan itu pernah berlaku zaman Nabi SAW. Ada pun zaman yang akhir-akhir ini dia kerap kali berlaku gerhana bulan dan matahari. Itu termasuk tanda kebesaran Allah SWT. Dan kalau banyak banyak berlaku itu, tadi disebut tanda-tanda kiamat. Disebutlah sebenarnya tanda-tanda kiamat dia 1000 tahun, bukan 23 tahun. Apakah tanda-tanda kiamat yang pertama sekali? Apabila lahir Nabi akhir zaman. Itu tanda yang pertama. Tanda pertama sekali adanya Nabi akhir zaman, Nabi SAW. Itu tanda yang pertama. Kemudian banyak tanda-tanda berikutnya. Sebelum tanda-tanda yang besar, tanda yang paling besar, bila matahari berubah arah terbit dan terbenamnya, itu dah jelas sekali. Tak amal batu bumi akan itu. Pada ketika itu, pintu taubat telah tertutup. Bila matahari dah ubah arah, dia pada timur ke barat, barat ke timur, maka dengan keadaan demikian,
pintu taubat ditutup mengikut masa. Ada pintu taubat ditutup untuk hari-hari sekarang ini bagi sesiapa yang mati dalam keadaan dia sakratul maut, nyawa telah sampai ke kerongkongan, maka pada itu taubat tak diterima. Nyawa yang sampai kerongkong, itu taubat tidak diterima. Itu setiap orang lah. Tidak ada spesifik masa. Tapi kalau spesifik masa, yang disebutkan ada hadis-hadis yang sahih pada Nabi SAW apabila matahari berubah arahnya. Jadi dalam hadis ini menyebut tentang gerhana matahari. Dan Nabi SAW pergi ke masjid dan menunaikan solat. Bagi dia berdiri lama dalam solatnya sehingga hampir tidak rukuk. Bagi dia rukuk begitu lama sehingga hampir tidak iktidal. Bagi dia beriktidal begitu lama sehingga hampir tidak sujud. Kemudian bagi dia bersujud, mana semua panjang. Berdirinya panjang, rukuknya panjang, iktidalnya panjang. Lalu masuk. Kemudian sujudnya pun lama juga sehingga hati tidak bangun. Ada bangun membaca doa ini dengan suara yang tersekat-sekat kerana menangis. Jadi masa hadis bab tentang tangisan. Jadi hadis tentang tangisan ini dalam solat gerhana dengan suara yang tersekat-sekat kerana menangis. Wahai Tuhanku, bukankah Engkau sudah terjadi tidak menyiksa mereka semasa aku masih berada bersama mereka? Pada umat itu ya. Wahai Tuhanku, bukankah Engkau sudah berjanji tidak menyiksa mereka yang memohon ampun kepadamu? Jadi kalau mohon ampun, aku jangan siksa. Sekarang kami sedang mohon ampun daripadamu. Apabila Rasulullah SAW selesai solat, matahari pun terak semula, maka hilang negara itu. Bagi dia bangun dan memuji Allah lalu berkata, sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya, maksud tentang solat yang Nabi solat di dalam hal gerhana bulan, gerhana matahari. Jadi begitu maksudnya. Kekuasaan Allah SWT membuktikan apa? Membuktikan kekuasaan Allah atau untuk menakut-nakuti hamba-hambanya tentang azab-azab yang maha pedih, tentang kekuasaan mutlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman, maksudnya, dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakutkan. Jadi bila ada tanda itu, Allah ingat, kemudian nak kiamat, maka orang yang sedang ngambil iktibar, dia bukan kepertauan. Orang-orang yang ada hatinya. Tapi kalau waktu hati dah kelam sangat, apa datang pun tak peduli dah. Datang pada bencana pun bagi sama je. Dia tetap juga tidak beriman. Dia tetap tidak berkorban. Dia tetap juga dengan kemungkarannya. Itu orang yang sudah ditakdirkan menjadi kufur untuk selama sepanjang hayatnya. Jadi tanda-tanda itu tanda-tanda kebesaran Allah untuk memberi ketakutan kepada hamba-hambanya. Gerhana tidak berlaku disebabkan oleh kematian atau kelahiran sesiapa. Ada berlaku gerhana, berzikirlah dan menyebut nama Allah. Kerana apa jadi begitu? Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Selain daripada Imam Tirmizi, hadis ini juga disebut oleh Imam Bukhari dalam riwayatnya. Jika kamu melihat gerhana, maka keringkanlah solat dan berdoalah. Solat disebut sebagai zikir dalam hadis ini kerana zikir sudah merangkumi solat. Makna zikir lebih luas dan lebih umum, yang mana di dalamnya sudah terangkum solat, doa dan sebagainya. Jadi perkataan solat itu ada banyak makna lah di dalam Arab. Ada makna solat, ada makna zikir, ada makna selawat, ada makna doa. Jadi ada banyak makna di dalam perkataan solat. Di dalam hadis ini dapat disebut bahawa solat adalah perkara utama yang dapat menolak bala bencana. Cuma kita kalau solat menolak bala bencana ini, kita buat solat taubat ataupun solat hajat, minta supaya dielakkan daripada bala bencana ini. Sesungguhnya Nabi SAW akan dilanda kesedihan, baginda akan segera solat. Jadi
merawat kesedihan dengan cara solat. Ini orang-orang beriman punya cara. Kalau orang tak beriman, sedihnya dirawat dengan bunuh diri. Sedih, tak boleh nak kawat, terjun laut, terjun bangunan, minum racun dan sebagainya. Itu sudah terjadi iman. Bagi orang kafir tak ada iman. Bagi orang yang mukmin bahwa imannya itu, maka pada ketika itu telah hilang imannya. Tapi iman masih ada. Orang yang membunuh diri itu tidaklah jatuh pada kafir. Cuma dia akan diazablah nanti, termasuk kepada dosa membunuh diri ataupun membunuh orang lain, termasuk kepada kabair, dan tidak terkeluar daripada imannya, tak terkeluar, tidak ada jatuh kufur. Mereka orang yang muda. Jadi itu cara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Apabila bersedih, maka hendaklah solat. Perkara ini menjelaskan kepada kita bahawa Nabi SAW sangat mengasihi umatnya, lalu memberi mereka jalan keluar ketika berduka cita. Dan itulah kaedahnya, adalah melakukan solat apabila berlaku apa saja musibah, duka cita dan sebagainya. Itulah kaedah bermunajat, berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu punya cara Nabi menunjukkan kepada umatnya bagaimana mengatasi isu-isu kepribadian, isu kemasyarakatan, isu-isu kenegaraan. Maka dengan solat, isu negara pun dengan solat. Isu apa? Ini apa? Musibah yang berlaku kan satu dunia. Macam kita bawa Amerika, pegangan berdiri, dia tak ada gempa bumi. Libya berlaku banjir besar. Sama dengar, Libya ni disebut Sahara Al-Kubra, negara yang paling besar, gunung Sahara ni, padang pasirnya. Dia bersaing negara itu besar amat, penduduknya tak banyak, penduduk 4 juta saja, banyak padang pasir, tapi boleh berlaku banjir besar. Boleh jadi pelik. Dunia air zaman ni, yang padang pasir pun boleh jadi menghijau, yang padang pasir pun boleh jadi banjir besar. Sebab kita tak pelik lah punya sebanyak tahun kalau tadi. Cuma kita ni yang kita minta banjir kilat. Sebab tak bersedia. Belah-belah kita ni kan, kalau belah Pantai Timur tu kalau tak banjir mereka pelik. Sebab mereka kan biasa dengan banjir, dah bersedia. Tak ada masalah. Dulu rumah pun tepi pantai semua. Jadi pepatah Melayu, kalau takutkan dengan badai, janganlah buat rumah di tepi pantai. Dia buat selalu kan. Sebab dia dah tahu ada kaedah macam ni, banjir kilat, tahu-tahu je banjir. Itu yang tak sebab bersedia tu. Ini tempat kita lah. Jadi itulah musibah-musibah yang mungkin berlaku. Dan itulah Nabi SAW mengajukan kepada kita kaedah-kaedahnya. Cuma bila disebut musibah, musibah ni sekecil-kecil musibah ni pun Allah ampunkan dosa kita. Pada siapa yang terpijak, terkena tusukan duri, syaukat, satu duri saja, Allah dah ampunkan dosanya. Kalau dikena musibah yang banyak tu, maka pada ketika itu sebenarnya lah, walaupun di sana ada banyak menyebutkan kepada kalian di situ ada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak dinafikan juga itu adalah penghapusan dosa, dan tidak dinafikan juga itu juga pengangkatan derajat. Jadi dia ada keangkat derajat, ampun dosa, kemurkaan Allah SWT. 3 sekali. Dia bukan satu saja. Pada begitu pula kemurkaan. Mungkin juga boleh. Kalau berdasarkan kepada kisah umat-umat yang terdahulu, memang disebut kemurkaan Allah SWT. Sebab dia kemusnahan dan total keseluruhan. Kaum-kaum tadi silam, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut, semua orang yang sebelum dimusnahkan, Fir'aun sebagainya. Beri kemurkaan kepada Allah SWT. Tetapi bagi umat ini, Nabi SAW juga kan musibah-musibah yang berlaku, hatta disebutkan dengan perumpamaan tadi. Dalam hadis Nabi SAW biasa dia memberi perumpamaan yang paling kecil sekali. Kalimat seberat biji sawi, seberat zarah.
Kalau bersedekah setengah biji korma, kalau minum seteguk air minum. Itu semua besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menyelamatkan seseorang itu daripada nerakanya dan dianugerahkan surga. Begitu juga sekali kena musibah, tertusuk satu duri pun Allah berikan ampunan kepadanya. Apalagi musibah-musibah besar, Allah berikan keampunan, Allah akan derajat. Jadi kadang awal itu kau berapa kawan sakit, saya kuliah dekat satu surah Nurul Islam Putra Hai. Di sana imam tu, imam lama, dia sudah 20 tahun, dah usul, terpaling dia 4 tahun terpaling. Hari itu lama pakai susu, terus kalau kita boleh makan sikit, sudah boleh bangun pun, tapi tak boleh jalan. Dari maknanya dalam masa 4 tahun itu musibah kan, ujian banyak. Jadi dapat itu pengangkatan derajat dapat, pengampunan dosa dapat. Kalau dia meninggal, kebarangkalian dia seperti kain putih, dosanya Allah hapuskan, pahalanya melimpah ruah, banyak yang dia akan dapat. Itu dari segi tafsir asyarah. Jadi tafsir itu perlu dipandang daripada berbagai sudut. Jadi apapun musibah dan ujian yang berlaku pada seseorang itu, maka kemungkinan itu berlaku dalam 3. Satu, menunjukkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan Allah beri pengampunan dosa dan Allah angkat derajatnya. Sama juga seperti Nabi Allah Ayub alaihissalam yang dulunya sakit berbelas tahun, 12 tahun. Ada satu kisah dulu, satu orang perempuan tua menangis saya sudah bertemu Nabi Nuh. Nabi Nuh tanya, pasal apa puan menangis? Aku menangis sebab anak aku muda lagi, umur 300 tahun dah mati. Umur 300 tahun nanti, muda lagi. Lepas tu Nabi Nuh kata, kau katakan bahawa umat di akhir zaman nanti umur mereka 60 hingga 90 tahun ya. Umur 300 tahun tu boleh lagi. Bukan kanak-kanak. Betul lah, masa umur lagi sampai dekat 1000 tahun. Umur kan. Jadi kita umur 60 hingga 100 tahun. Umur 60 hingga 100 tahun tu zaman Nabi Nuh. Disebut lama zaman Nabi Nuh ni lah. Nabi-Nabi yang lagi awal lagi selepas daripada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Nuh. Nombor 3 kali keturunan dia. Dia menangis kerana anak dia mati muda 300 tahun. Muda. Kita kalau 300 tahun ni tak ada lah, tak lama sangat. 30 tahun muda lah, 30 300. Jadi begitu tuan-tuan dan saudara, disebutkan dalam ini tentang bagaimana Nabi SAW menyebut bentuk solat dengan gerhana matahari. Kemudian lagi hadis daripada Sanad Imam Tirmizi daripada Mahmud ibn Ghailan daripada Abu Ahmad daripada Sufyan daripada Atha ibn Abi Sa'id al-Aqram daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatan lahu taqdi wa qadamaha wa wada'aha baina yadayhi fa matat wa hiya baina yadayhi wa sahat Aiman faqala yani sallallahu alaihi wasallam atabkina inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala alastu araka tabki qala inni lastu abki innama hiya rahmatun innal mu'mina bikulli khair ala kulli hal inna nafsahu tunza'u min baini jambayhi wa huwa yahmalu Allah azza wa jalla. Rasulullah SAW mengangkat cucunya yang hampir meninggal dunia, cucu Nabi SAW, dan lalu diletakkan di bangkuan beliau. Cucu yang meninggal di bangkuan Rasulullah SAW. Lalu Ummu Aiman ini salah seorang daripada ibu susuan Nabi SAW. Tapi ada banyak ibu susuan, katanya Ummu Aiman, katanya Halimatus Sa'diyah. Ini salah seorang daripada ini. Lalu Ummu Aiman menangis dengan kuat.
Rasulullah SAW menegurnya, wahai Muhammad, mengapakah kamu menangis di hadapan Rasulullah? Muhammad menjawab, bukankah aku melihat kau juga menangis? Jadi Muhammad menjawab, kau menangis juga, aku menangis. Bukankah aku bilang kau juga menangis? Rasulullah berkata, aku bukanlah menangis, tetapi ia adalah tangisan rahmat. Tangisan rahmat. Jadi tangisan rahmat bukan lain. Jadi tangisan itu ada tangisan-tangisannya yang tertentu. Lepas itu Nabi melarang orang yang bila ada kematian untuk menjadi mati kerana kematian. Jadi orang Arab ni dia kalau kematian, waktu ni dia akan muji jadi dia akan koyak baju semua, itu yang dilarang tu. Jadi tangisan rahmat, tangisan macam itu menyiksa mayat, melulung-lulung. Ketika tangis itu teriak-teriak oleh itu mayat pun terseksa. Tak boleh. Jadi menangis yang dinamakan tangisan rahmat, bukan melulung. Yang melulung tak boleh. Itu terlarang pula, tidak boleh. Atau dalam bahasa kita meratapi, meratap tak boleh. Menangis tak apa. Ada orang menangis tak ada suara, air mata je. Ada orang menangis keluar suara dan air mata sekali. Ada orang menangis tak keluar suara. Jadi ada perbezaan. Rasulullah berkata, aku bukan menangis tapi ia adalah tangisan rahmat. Sesungguhnya orang beriman selalu dalam keadaan baik pada setiap keadaan, sehingga jika nyawanya sedang dicabut, dia pun tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya begitulah yang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari. Ini riwayat daripada Imam Tirmidzi. Dari Imam Bukhari Muslim, Allah mencampakkan perasaan kasih sayang ke dalam hati hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih kepada semua makhluk yang bersifat pengasih. Sesungguhnya terdapat juga dalam riwayat Bukhari, sesungguhnya mata menangis dan hati bersedih. Mata menangis, hati bersedih. Itu yang pepatah Melayu tadi, menangis di tangisan buaya. Jadi barangkali tangisan buaya, tangis buaya ini dia tak bersedih ni. Kalau buaya nampak macam nangis, dia nak tengok dia punya musuh dia. Apa makanan lauk dia, dia tak begitu. Jadi dia menangis tu, mata menangis sekali-kali dengan hati yang bersedih. Dan tidaklah kami mengucapkan sesuatu melainkan apa yang diridai Allah. Wahai Ibrahim, sesungguhnya kami sangat bersedih atas pemergianmu. Jadi disebut dengan nama Ibrahim ini cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nama Ibrahim. Kemudian lagi hadis kedua daripada Muhammad bin Bashar, Abu Rahman bin Mahdi, daripada Sufyan, daripada Asim bin Abdullah, daripada Al-Qasim bin Muhammad, daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala Uthman ibn Maz'un wa huwa mayyitun wa huwa yabki aw qala 'ainahu tahraqani. Pada mukadimah tadi kan yang dikatakan Nabi SAW menangis di atas kematian sahabatnya yang namanya Uthman ibn Maz'un. Kita jarang-jarang dengar nama ni. Biasa kita dengar Uthman ibn Affan, menantu Nabi SAW. Itu yang kita dengar. Yang ini Uthman ibn Maz'un. Sesungguhnya Rasulullah SAW mencium dahi Uthman ibn Maz'un ketika beliau telah meninggal. Ketika itu juga bagi dia menangis, atau berkata juga air mata mengalir dari kedua mata baginya. Jadi Uthman bin Maz'un ini siapa sebenarnya? Kalau kita bicara dengan Uthman bin Affan, Uthman bin Maz'un inilah sahabat yang terawal memeluk Islam bersama sahabat-sahabat lain. Antara golongan yang awal memeluk Islam, antara yang awal juga Abu Ubaidah Al-Jarrah, Abu Rahman bin Auf, yaitu sebelum Rasulullah SAW memulai perkembangan dakwahnya di Darul Arqam. Darul Arqam ini kemudian rumah yang dijadikan pusat dakwah pada zaman Nabi SAW. Beliau juga turut bagi berhijrah ke Habsyah dan ke Madinah. Beliau mengharapkan Arab ke atas dirinya ketika jahiliyah. Jadi orang-orang Arab memang banyak minum Arab,
mereka menyimpan tempayan arak dalam rumah mereka, bukan botol-botol tempayan. Itu cerita itu dalam ayat Quran tentang arak, pengharapannya 3 kali turun Allah harap terus, kerana Allah SWT Maha mengetahui dalam apa-apanya. Dia tak boleh harapkan sekaligus. Mungkin jadi pening orang Arab dia tak boleh gimana pasal dia minum arak macam minum air ni. Sampai kepada mereka yang dah beriman pun sebelum solat minum arak dulu. Itu yang turun ayat, la taqrabus solat wa antum sukara. Janganlah kamu solat ketika kamu mabuk. Jadi arak tu. Tapi ada sahabat-sahabat tertentu dalam Nabi SAW, antara ini yang memang tidak meminum arak langsung. Antara ini Utsman bin Mas'ud. Antara siapa lagi? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini sahabat-sahabat yang juga. Cirinya beliau ini mengharamkan arak ketika jahiliyah. Beliau berkata, aku tidak akan minum satu minuman yang akan menyebabkan akal fikiranku hilang dan membuat orang lebih hina dariku mentertawakanku. Jadi minum arak mabuk itu orang akan faham. Memang minum arak itu akan jadi mabuk, dia tahu. Itu kalau kenapa arak itu diharamkan, kerana mabuk dia. Perlu kaedah usul fikih sebelum. Kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu haram. Jadi semua arak itu memabukkan kerana dia haramnya itu kerana memabukkannya. Tapi maknanya kalau minum tak mabuk tak haram. Dia bukan macam tu. Maknanya dia walaupun satu titik dikira haram. Dia bukan kira kalau tak mabuk boleh minum. Tidak, dia dah diterapkan. Dia tetap haram walaupun orang yang minum tak mabuk. Orang yang dah biasa memang arak ni, dia tak mabuk lah. Dia kena yang diperang dalam mabuk, barangkali mungkin dia mabuk, yang biasa dia tak mabuk. Tapi kalau orang yang tak pernah minum, dia duduk di kalangan orang yang mabuk lagi, baru dah bertubuh mungkin dia boleh mabuk. Jadi lain dia. Jadi sebenarnya aku tidak akan minum satu minuman yang akan menyebabkan akal fikiranku hilang dan membuat orang yang lebih hina dariku mentertawakanku. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mempersaudarakan Utsman bin Mas'ud dan Abi Haitham bin Jam al-Ansari. Utsman menjadi peperangan Badar dan beliau meninggal selepas 2 tahun dari peristiwa hijrah Nabi SAW. Jadi awal dah meninggalnya 2 tahun hijrah. Mana 13 tahun di Madinah tu. Hanya 2 tahun saja dia sempat dan dia pun meninggal. Awal meninggal dikebumikan di Baqi'. Beliau adalah orang yang pertama yang dikebumikan di Baqi'. Jadi di Baqi' itu sahabat yang pertama dikebumikan adalah Utsman ibn Maz'un yang Nabi cium ayatnya tadi, dan Nabi menangis ketika diwakilkan sahabat itu, termasuk sahabat-sahabat yang awal al-awail. Nabi meletakkan batu di sisi kepalanya sebagai tanda ketika orang ingin mencari kuburnya. Beliau adalah seorang yang sangat komitmen dalam ibadahnya. Jadi hebatlah sahabat ini. Jadi Nabi SAW menangis ketika kematiannya dan mencium dahinya. Sebab itu disebut pada hadis ini, disebut bagi orang-orang yang tertentu yang dia boleh mencium jenazah. Mencium jenazah tidak mesti daripada kita, sahabat kita yang lain pun boleh. Kita sahabat, bukannya daripada keluarga Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada pun hadis yang terakhir dalam bab ini, ada yang ke-327. Daripada sanad Imam At-Tirmidzi daripada Ishaq bin Mansur ke Abu Amir daripada Fulayh bin Sulaiman daripada Halal bin Ali bin Ali bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, syahidna ibnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah jalisun 'ala al-qabri fa ra'aytu 'ainayhi tadma'an fa qala afikum rajul lam yuqazil al-layl qala Allah ana qala inzil fa nazala bi qabriha. Kami menyaksikan pengebumian seorang anak perempuan, ibnatan. Ibnatan artinya bintan. Anak perempuan Nabi yang wafat.
anak Nabi SAW semuanya wafat sebelum Nabi. Jadi anak Nabi semua muda-muda lagi dah meninggal. Sebab Nabi SAW umurnya lebih panjang daripada semua anak-anaknya kecuali Fatimah. Fatimah ni anak bungsu. Jadi Fatimah tu meninggal beberapa bulan selepas Nabi SAW wafat. Beberapa bulan ya? Saya tengok bulan 3 bulan ke awal. Jadi anak-anak Nabi SAW punya meninggal itu yang kadang-kadang orang umurnya banyak. Jawa diberi umur 100 tahun. Anak dia sudah meninggal, menantu dia sudah meninggal, besan dia sudah meninggal, jiran dia meninggal. Dia aja umurnya tak sama kan. Jadi macam Nabi SAW itu sama. Semua anak-anak dia meninggal. Jadi hari ini Rasulullah SAW ketika kemudian, tapi dalam hari ini tak sebut siapa anak yang mana, umum ibadatan. Apabila duduk di tepi kubur dan aku melihat kedua matanya, Anas bin Malik kata, aku melihat kedua matanya mengalirkan air mata yang berlinangan. Rasulullah SAW bertanya, siapakah yang tidak bersama istrinya malam tadi? Dia tanya di sahabat. Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah aku. Jadi aku malam itu dia tak bersama istrinya. Rasulullah kata, turunlah kamu kelianglah. Sudah kumi kata. Jadi itu Rasulullah pun menangislah pada ketika itu, tapi Rasulullah tidak menurunkan jenazah atau mengebumikan masuk dalam liang kubur sahabat ini. Tapi sahabat itu misalnya siapa yang tidak bersama istrinya kerana jenazah itu perempuan kan, itu diletakkan dulu. Jadi apa pengiktibaran kita pada sini, mana Rasulullah SAW itu sangat detail di dalam kehidupan peraturannya. Saya bawa yang macam itu pun Rasulullah bertanyakan hal yang sedemikian kan. Sebab itu dia tidak menyebut secara umum, tapi spesifik siapakah yang tidak bersama istrinya malam tadi, dia boleh turun dekat dalam liang. Abu Bakar berkata dia, ya Anas bin Malik ini pembantu Nabi SAW dan umurnya banyak. Disebut dalam kitab Anas bin Malik ini sahabat Nabi SAW yang paling banyak usianya. Tapi usia banyak-banyak pun 120 tahun, tak sampai 10 tahun. Macam makcik tadi kan, yang menangis. Nabi SAW nangis banyak kok, anakku umur 3 tahun ni mati muda lagi dia. Kata tahu kan. Jadi begitulah tuan, sekali itu saja perkongsian untuk pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan dapatlah kita beramal berharap hari ini dalam kehidupan kita. Dan menangis itu ada satu terapi yang banyak disebut oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW banyak menangis, lebih banyak menangis daripada ketawanya. Ada pun manusia pada zaman kita ni banyak ketawanya daripada menangis. Itu dalam Quran sebut, kebanyakan orang yang ketawa dalam muka bumi ini masuk dalam neraka. Sebab bila dia banyak ketawa, dia lupa akhirat. Kalau banyak menangis, dia lebih banyak ingat akhirat. Kalau lebih banyak ingat akhirat, potensinya insyaAllah saya lebih ingat dunia ni. Jadi cerita periksa akhirat ni cerita timbangan. Barang siapa yang berat timbangannya walaupun satu je, dosa dia 1 bilion, pahala dia 1 bilion 1. Maksudnya ada lebih 1. Tapi kalau manusia itu lebih berdunia ni, akhirat ni sikit. Macam mana nak timbang dia banyak? Macam mana? Jadi kena banyaklah perkara-perkara yang berkait dengan pahala. Jadi antara yang mudah disebut dalam timnya, banyakkan lebih banyak kau menangis daripada ketawa. Kita punya menangis 51%, ketawa kita 49%. Okey lah. Ini kita menangis pun tadi, menangis kita sikit pula, ketawanya lagi banyak. Jadi kita kena adjust sikit lah. Itu perumpamaan yang disebut di dalam mengharui kehidupan. Dan sebagai manusia, kita ada semua sifat-sifat ini. Ada sedih, ada gembira, ada menangis, ada ketawa sebagainya. Cuma kena betul lah caranya. Itu yang disebut tadi,
Nabi tak menangis tak terbuhala. Jadi menangis-menangis Nabi itu semua ada kaitan, ada seperti dan sebagainya. Ada intonasi dan sebagainya. Itu menangis. Yang Nabi larang Ummu Aiman menangis kerana meratap pintu kematian. Tak boleh kan? Meratap itu menyiksa, menangis itu memberi rahmat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.